ثم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung hari ini untuk bacaan tilawah sesi live pagi pukul 9 pagi insyaAllah. Kemudian apa yang kita buat dalam sesi live, kita akan baca ayat per ayat, setiap ayat. Kemudian kita akan baca terjemahan bagi ayat tersebut, dan sekiranya ada penerangan berkaitan hukum tajwid dan sebagainya, boleh saya akan explain sedikit sebanyak insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bersedia untuk mulakan hari ini. Hari ini kita bukan muka surat 18 hari ini muka surat 19. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin join sesi semalam, boleh komen juga. Hari ini kita mula 19. Boleh betulkan saya sekiranya tersilap. Yang saya tengok kat sini sebab ada catatan yang kita bincang-bincang semalam. Jadi hari ni kita sambung muka surat 19 lah, bukan muka surat 18 Sebab semalam kita sempat baca 4 muka surat. Waalaikumsalam kepada siapa ni, Puan Hasnah Rahman. Okey, kemudian kita akan baca dulu muka surat 19. Ya betul, okey betul. Puan Hasnah semalam join juga. Jadi kita mula muka surat 19. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bersedialah nak buka mushaf sendiri, boleh. Itu yang terbaik. Buka mushaf sendiri supaya boleh tandalah untuk penerangan ataupun ada hukum-hukum tajwid ataupun cara baca yang tuan-tuan perempuan keliru, boleh terus tanya dekat ruang komen, ataupun nak semak bacaan nanti boleh request. Kemudian lepas request untuk join, boleh komen, takut tak perasan lah. Okey, insyaAllah kita mula baca pada muka surat 19 hari ini. Sebelum kita mulakan kita baca sama-sama Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka muka surat yang ke-19. Okey, juzuk 1 muka surat 19.
kita akan baca, kemudian kita baca terjemahan. Kalau ada berkaitan hukum tajwid, saya akan terangkanlah yang perlu tuan-tuan dan puan-puan take note. Okey. Jadi kita mulakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Okey, lihat pada terjemahan ayat ke-120. Walan tarda, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu, yakni kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pada ayat ini saya nak tuan-tuan dan puan ingat ataupun remind balik tentang tanda-tanda. Dekat sini ada tanda mat, tanda macam ombak ni. Okey, tanda ombak ni saya cakap dengan mudahnya, tuan-tuan dan puan-puan pilih saja nak baca 4 ataupun 5 secara umumnya lah. Okey, tapi sekiranya lepas tanda ombak ni ada sabdu, nah itu kena baca 6. Macam waladdallin surah Al-Fatihah tu. Tapi secara umumnya kalau tak ada sabdu selepas tanda ombak ni, baca je 4 ataupun 5. Betul mat. Dekat sini mat wajib lah. Puan Hasnah bagi tahu mat wajib. Itu nama hukum tajwid. Tapi tuan-tuan dan puan yang mungkin zero ataupun tak tahu tentang nama-nama hukum tajwid, tak ada masalah. Yang penting nama cara baca betul, harakat betul. Okey. Jadi nampak je tanda ombak, baca je 4 ataupun 5. Mana-mana satulah. Okey, kemudian ini pun sama juga. Okey, kemudian yang ahum, dekat sini ni kita dengung. Okey, dengung sebab mim ni mim kosong. Jadi kita dengung ahum ba'dal ladzi. Jadi kalau bagi yang memilih pendapat iklab dibaca dengan bibir atas dan bibir bawah rapat, maka bacaannya sama dengan bacaan di sini. Di sini namanya ikhfa syafawi. Okey, sama dengan bacaan iklab. Sekiranya pilih pendapat iklab yang baca atas dan bibir atas bibir bawah rapat. Okey, saya secara peribadi saya pilih pendapat tersebutlah. Jadi kita tutup rapat. Kalau yang pilih pendapat bibir atas dan bibir bawah terbuka sedikit, maka dia sedikit berbeza dengan bacaan ikhfa syafawi di sini. Ahum ba'dal ladzi. Di sini rapat mulut, bibir atas dan bibir bawah. Tapi tak perlu tekan kuat. Sampai jadi macam bertemu dengan mim yang bersabdu. Itu mim yang bersabdu, kita kena tutup mulut, tekan sedikit. Okey, di sini just touch sahaja bibir atas dan bibir bawah. Ahum ba'dal ladzi. Okey, kita sambung. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Dekat semalam ada yang tanya berkaitan huruf lam alif ni. Lam alif ni adalah tanda kita tak boleh berhentilah. Kalau ikut kita tak boleh berhenti dekat sini. Cumanya yang terbaik adalah kita lihat pada maksud terjemahan. Kalau sesuai terjemahan tu kita berhenti kat situ, kita boleh berhenti. Tapi kalau kita tak tahu, ni Quran ada terjemahan. Kalau kita tak tahu, just follow je tanda yang dah dibuat dalam Al-Quran ni. Kalau ada lam, jangan berhenti dekat sini. Katakan tak cukup nafas,
Lajak sikit. Minal ilmi malak. Okey, kemudian ulang. Malaka minallah dan seterusnya. Okey, jangan berhenti minal ilm. Sebab ada tanda la. Tidak. Okey, tidak boleh berhenti. Okey, kita lihat ayat yang ke-121. Maksudnya, orang-orang yang telah kami berikan kitab, mereka membacanya sebagaimana yang sepatutnya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Huruf yang bersadu, baca tekan sikit. Betul, Puan Hasnah. Okey, kalau ada soalan boleh Roger je dekat komen tu. Okey, kita terus. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Okey, dekat sini saya ulang lagi. Huruf za bukan huruf qalqalah. Jadi Isra'i ladhkuru. Jadi pegangkan pada makhraj za betul-betul supaya dia tak terlepas menjadi lantunan. Sebab za bukan lantunan, bukan qalqalah. Qalqalah tu lantunan. Okey, tak boleh ada qalqalah, tak boleh ada lantunan. Isra'i lazkuru. Okey, baca Isra'i lazkuru. Lazkuru. Okey. Kemudian dekat sini, an'amtu, macam surah Al-Fatihah juga. An'amta alaihim. Perkataan di sini pun kalau tak hati-hati akan ada qalqalah dekat nun ni. Hati-hati Kalau tak hati-hati, an'amtu alaikum. Ana tu adalah qalqalah dah, lantunan dah. Okey, jadi pegangkan dia pada makhraj tersebut, pada makhraj huruf nun, kemas-kemas, jadi tak ada lantunan. Okey, an'amtu alaikum. Sama jugalah surah Al-Fatihah pun. An'amta alaihim. Jadi pegang betul-betul an. Jangan ada ana, ada i dekat situ. Okey? Kita tak nak i ni. An'amtu alaikum. Okey? Jaga-jaga dekat perkataan tersebut. Okey, kita lihat pada makna. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Dan aku telah melebihkan kamu daripada semua umat yang lain di alam ini. Yang ini pada waktu itu. Okey, sambung. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan boleh lihat yauman. Okey, tak boleh baca yauman sebab setelahnya ada huruf yang bersabdu, huruf lam. Jadi terus masuk je. Okey, kalau nampak huruf bersabdu, kita terus masuk ke dalam huruf bersabdu tersebut. Kalau kita belajar dalam tajwid, namanya idgham bila gunnah. Kita idgham maksudnya memasukkan. Masuk ke dalam mana? Ke dalam huruf lam. Okey, ke dalam huruf lam bila gunnah, tanpa dengung. Jadi masuk terus. Yaumalla. Kalau kita baca yauman la, itu dengung. Okey, jadi kena masuk idgham, masuk bi dengan la tanpa gunnah, dengung. Okey, yaumalla tajzi. Okey, itu simple saja, senang. Okey, kita lihat pada makna. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan, yakni membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Nauzubillah. Okey, sambung lagi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Okey, dekat sini walaupun kita berhenti ataupun kita wakaf pada perkataan nun, okey, pastikan bunyi juga dia punya sabdu ni. Sabdu ni kita kena bunyikan juga. Okey, jadi caranya fa'atammahun, mahun kena dengung. Okey,
Kalau kita tak bunyikan fa'atammahun sahaja, seolah-olah tidak ada sabdu. Jadi bacaan tu salah lah, bacaan salah. Okey, kena dengung juga walaupun kita nak berhenti. Jadi nun bersabdu ataupun mim bersabdu, kalau kita nak sambung ataupun berhenti pada perkataan tersebut, tetap kita kena dengung 2 harakat. Okey, kena hati-hati kat situ. Fa'atammahun. Okey. Okey, teruskan. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Dekat sini best ni. Sebab saya selalu ingatkan tuan-tuan dan puan supaya berhati-hati bila mana berjumpa dengan huruf yang bersabdu. Sebab ada setengah pelajar senang nak sebut sabdu. Caranya kita sebut tekan, okey, dia boleh tekan. Tapi kalau ada pelajar yang susah juga nak sebut, dia keliru. Macam mana nak sebut ni? Lagi-lagi tambah keliru bila mana sabdu tersebut datang secara berturutan. Sabdu pertama, kemudian ada pula sabdu yang kedua. Okey, cara yang saya selalu ulang, tuan-tuan dan puan yang pernah join sebelum ni, mudah saja. Kita ceraikan dulu. Okey, kita ceraikan dulu perkataan zurriyati tersebut. Okey, ambil kertas. Okey, ni kena rajin sikit lah. Masa kita baca tu, ambil kertas, ambil pen. Okey, kita tulis perkataan yang kita keliru tu. Zur, macam mana tadi? Zurriyati. Okey, zurriyati. Okey, zu. Lepas tu ada sabdu dekat ra. Oh, tak nampak. Okey, lepas tu ada sabdu dekat ra. Baris bawah zurri. Okey, baris bawah zurriyati. Okey. Jadi bila kita dah salin, kita pecahkan dia. Macam mana cara nak pecah? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, fokus boleh tengok dekat sini. Cara nak pecahkan dia adalah ra ini kita jadi bukan ra lah, semua huruf yang sabdu kita jadikan dia 2 huruf. Jadikan dia 2 huruf. Jadi kita salin balik. Za tu bukan sabdu, jadi satu je lah. Okey, ra ada sabdu. Jadi kita lukis satu ra, kemudian ra kedua. Okey, ra yang pertama kita matikan. Ra yang kedua kita letak baris seperti mana baris asal lah. Baris bawah. Okey, jadi 2 ra. Kemudian kita tengok lagi, apa lagi huruf yang ada sabdu? Huruf ya. Ya ada sabdu. Jadi kita tulis, lukis ya pun 2 juga. Ya 1, ya 2. Kemudian ya yang pertama macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Kosong, mati. Ya yang kedua kita ikut baris asal. Okey, iaitu baris bawah. Jadi poinnya, kalau jumpa huruf sabdu, ceraikan dia jadi 2. Huruf yang pertama kita matikan, huruf yang kedua kita bariskan ikut baris asal. Okey, jadi sambunglah T tadi ni. T asal. Okey, bila dah pecah macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, lebih mudahlah kita nak sebut. Ini kalau tuan-tuan dan puan-puan baca sendiri. Kalau ada guru boleh tegur. Kalau baca sendiri keliru macam mana nak baca ini. Okey, caranya kita pecahkan menjadi macam ni. Senang je. Okey, zur. Sebab kalau kita baca, kita pecahkan macam ni, kita akan baca zur ri. Betul tak? Mati ra, kemudian kita sebut zur ri. Okey, ri kepada ya ni. Zur ri. Ri. Ya ni baris atas. Zurriya. Sorry. Ni baris atas. Okey. Zurriyati. Lagi senang. Jadi bila kita dah pecah, kita jelas nak sebut huruf tersebut, perkataan tersebut. Zurriyati. Berbanding dengan kita tak pecahkanlah. Mungkin susah nak sebut zurriyati. Ini untuk siapa-siapa yang tuan-tuan dan puan-puan yang susah nak sebut bila huruf sabdu, terutama sekali huruf sabdu yang berturutan. Jadi cara ataupun teknik yang saya boleh recommend kepada tuan-tuan dan puan-puan, buat macam ni. Kena rajin sikit, ambil kertas, ambil pensel ataupun ambil pen, tulis macam ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh screenshot lah. Screenshot ke ataupun ingat kan. Okey, sekejap saya baca komen. Kalau ada nak tanya soalan boleh tanya je. Okey, waalaikumsalam. Okey, kepada yang beri salam saya ucap waalaikumsalam je lah. Okey. Okey, jadi pisahkan dia jadi macam ni. Jadi insya-Allah bila ini permulaan lah, kalau tuan-tuan dan puan-puan dah pro dah. Kan dah biasa dah baca, tak ada masalah, tak perlu pun nak lukis-lukis macam ni. Ini kaedah untuk bantu bagi sesetengah pelajar saya sendirilah. Saya ada mengajar pelajar yang susah nak sebut huruf sabdu, terutama sekali huruf sabdu yang
berturutan. Ini sangat challenges. Sangat mencabar bagi mereka yang tak boleh catch up lagi dengan sabdu ni. Nampak simple. Okey, boleh guna cara ni. Okey, kita sambung bacaan balik pada ayat seterusnya. Okey, kita ulang balik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala wa min dzurriyyati. Okey, pastikan semua sabdu tersebut disebutkan dengan jelas. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Okey, lihat pada terjemahan. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimah, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, yakni Allah, berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, yakni Ibrahim, berkata, dan juga daripada anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Ni Kak Dalin masuk kursus tu, baru je ngaji kelas online bersama, sambung tengok ustaz. Alhamdulillah, bagus. Kak Dalin join je. Join. Okey. 124. Okey, kita sambung 125. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu. Okey, dekat sini ni hati-hati juga ni. Ni. Huruf mim yang mati dekat sini, hati-hati jangan sampai ada qalqalah ataupun lantunan. Wa amnau. Tak nak. Kena pegang betul-betul pada makhraj huruf mim tu. Wa amna. Okey? Wa amna. Tak nak. Wa amnau. Okey, kalau kita baca laju kebiasaannya akan jadi lantunan tersebutlah. Okey. Lagi sekali. Wa amnau wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin. Okey, dekat sini satu lagi, antahhira. Sabdu ni kena jelaskan, okey? Sebab biasanya perkataan ni pun mencabar juga kalau kita tak hati-hati. Jadi tak bunyi ha tu nanti. Antahhira. Kena tahhira. Okey? Kalau susah, buat macam cara tadi, teknik tadi, pecahkan dia. Ha yang pertama, ha mati. Ha kedua, ha berbaris, baris di bawah lah. Okey? Okey, sambung. Wal-'akifina war-ruk'is sujud. Okey, dekat sini pun sama juga. Okey, huruf yang bersabdu berturutan hadir secara berturutan, maka hati-hati Hati-hati. Kalau susah nak buat, jadi buat macam tadi juga. Pisahkan antara ra pertama, pisahkan ra ni jadi dua huruf, kaf pun dua huruf, huruf pertama mati, huruf kedua berbaris. Okey. Tengok pada penterjemahan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah, yakni Kaabah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makam Ibrahim. Okey, ada nota kat sini, saya bacakan dulu. Makam Ibrahim 45 ialah tempat Nabi Ibrahim AS berdiri ketika membina Kaabah. Itu maksudnya makam Ibrahim. Itu tempat solat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf, untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud. Okey, insya-Allah ayat yang terakhir untuk muka surat 19. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minath الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
Okey, dekat sini saya nak tuan-tuan dan puan perhatikan perkataan hamzah. Okey, perkataan hamzah ni dibaca panjang. Dibaca panjang sebab ada kadang-kadang keliru sama ada hamzah ni perlu dibaca panjang ataupun dibaca pendek. Jadi caranya mudah saja, kita tengok hamzah tersebut berada betul-betul di atas alif. Sama, tak kisahlah alif ni condong ke tegak ke, tak kisah. Kalau hamzah ni berada betul-betul di atas alif ini ataupun di bawah, maka kita tak perlu baca panjang. Tapi sekiranya hamzah tersebut berada sebelum pada alif, maka perlu panjang. Perlu panjang. Macam ni kira sebelum alif lah ni, sebab dia tengah-tengah tu. Kalau dia betul-betul atas alif, dia akan duduk dekat sini. Dia akan bertenggek dekat sinilah hujung ni. Okey. Jadi kalau tengok sebelum duduk sebelum alif, maka baca panjang wal yaumil akhir. Okey. Sebab ada yang tak tahu, ada yang keliru. Okey. Jadi hati-hati bagi tuan-tuan dan puan-puan yang terutamanya yang baru-baru nak belajar mengaji ataupun belajar tajwid tu. Okey. Okey, kita sambung. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Okey, tuan-tuan dan puan, dekat sini kita jumpa huruf dot. Okey, dot bukan huruf qalqalah, jadi jangan ada lantunan. Summa adtarruhu. Okey, baca summa adtarruhu. Adtarruhu. Okey. Kemudian yang ni 4 ataupun 5 lah. Nampak tanda ombak, selepasnya bukan huruf sabdu, maka baca 4 ataupun 5. Okey, itu simple formula untuk tuan-tuan dan puan-puan, mudah ingat. Okey. Kita baca pada maksud dia. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, iaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia yakni Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Nauzubillah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, selesai kita baca pada muka surat yang ke-19. Jadi insya-Allah kita akan sambung muka surat yang seterusnya pada muka surat 20. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru first time join ataupun baru join sesi live ni, boleh buka muka surat yang ke-20. Okey, muka surat yang ke-20. Kalau nak buka mushaf Quran masing-masing, buka muka surat yang ke-20. Okey, muka surat 20 ni. Okey, dan kalau ada sebarang soalan berkaitan tajwid ataupun cara baca keliru ke, boleh drop dekat ruangan komen. Okey, boleh tanya ataupun nak request untuk semak bacaan, kita akan bantulah 1-2 ayat insya-Allah. Boleh request dekat bawah tu untuk join live. Tak perlu buka kamera pun, just pastikan suara tu dengar je. Kemudian komen lah, bagi tahu dah request, supaya saya perasan. Okey, kalau ada soalan-soalan yang berkaitan tajwid, boleh komen dekat bawah. Okay, insyaAllah kita teruskan lagi pada muka surat yang seterusnya, muka surat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zoom sikit. Waalaikumsalam. Okey, Mas. Okey, kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Okey, lam yang kosong abaikan, terus masuk dalam huruf yang bersabdu. Okey. 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan asas Baitullah bersama Ismail, yakni sambil berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amalan daripada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui." ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. Okey, hati-hati huruf bersabdu hadis serentak.
Kena hati-hati, jelaskan. Kalau susah, pecahkan kepada 2 huruf untuk setiap huruf bersabdu. Wa arina manasikana wa tub alaina. Okey, wa tub. Okey, ba ada qalqalah, lantunan sedikit. Innaka antat tawwabur rahim. Ha pastikan pedas. Cara nak sebut pedas, senyumkan mulut lebar-lebar. Okey. Rahim. Okey, 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah, yakni haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat, Maha Penyayang. Okey, teruskan. Rabbana wab'ath fihim rasula. Okey, lagi sekali. Rabbana wab'ath فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. Okey, dekat sini minhum, hati-hati minhum, bukan minhum. Minhum kena jelas. Tak boleh ada lantunan. Minhum. Minhum. Okey. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Okey, lam ada tanda mati, perlu sebut lam tersebut. Antal, kena bunyikan. Okey, kena bunyikan. Kalau lam kosong baru abaikan dalam bacaan. Okey, 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sambung lagi. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Okey, huruf ha, walaupun kita nampak ada mat dekat sini, tanda mat ni, kita tak baca nafsahu. Okey, kita baca nafsah. Okey, special untuk huruf ha ni. Okey, baca nafsah. Kalau huruf lain, kita kena sebut huruf tersebut. Tapi kalau ha ni tak perlu. Jadi matikan saja. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. Okey, lam kosong abaikan, terus masuk dalam huruf yang bersabdu. Okey, dekat sini وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا, masuk terus dalam sad. Abaikan huruf hamzah wasal ni. Huruf hamzah wasal ni gunanya bila kita nak mula pada perkataan ini, barulah kita bariskan dia. Okey, barulah kita bariskan dia. Jadi kalau kita sambung tak perlu sebut walaqadis terus. Kalau kita berhenti walaqad contohnya, tak sempat nafas, kalau kita sambung pada ayat seterusnya tu istafaina, bariskan dia. Okey, bariskan. Kalau kita sambung bacaan wasal tak perlu baris. Okey, sambung. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Okey, dekat sini akhirah, nampak tak tadi? Dah terangkan dah, hamzah sebelum alif maka baca 2 harakat. Kalau betul-betul hujung alif, atas alif ataupun bawah alif betul-betul, tak perlu panjang. Jadi dekat sini sebelum alif maka baca panjang 2 harakat. Okey, 130. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodohkan diri sendiri. Dan sesungguhnya kami telah memilihnya, yakni Ibrahim, di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang salih. Okey, kita sambung lagi. 131. إذ
قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. 131. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya inna Allah astafa. Okey, pada perkataan hati-hati, sebab kalau tak hati-hati kita tebalkan ha ni. Ha ni kita tertebalkan dia. Tebalkan tu maksudnya macam mana? Innallaha astafa, hastafa. Sepatutnya ha. Ha bukan ha. Okey, ha jelaskan baris atas. Innallaha astafa lakumuddin فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mim bersadu dengan kadar 2 harakat. 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Okey, bagi tuan-tuan dan puan yang baru join, boleh buka muka surat 20. Muka surat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub. Okey, za bukan qalqalah, jadi jangan baca syuhada idh hadha. Okey, idh hadha. Tak boleh lantun. Okey. Okey, lagi sekali. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا. Okey, wahida berhenti kena 2 harakat. Okey, dekat sini mad iwad. Bagi yang belajar tajwid, mad iwad nama dia. Okey, berhenti dengan 2 harakat. Kalau tak wahida, baca 1 harakat itu salah lah. Wahida. Okey, kena baca 2 harakat. Wahida. Wa nahnu lahu muslimun. Okey, 133. Adakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yaqub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Qad khalat. Okey, qad khalat. Okey, bunyi sedikit. Khas dia ni. Kita belajar sifatul huruf, kena bunyi huruf ta tempat keluar huruf, dan juga sifat huruf apa perbezaannya. Okey, jadi tuan-tuan boleh cek. Okey, sambung. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ولا تسألون عما كانوا يعملون. Okey, tengok pada 134. Itulah umat yang lalu, mereka
apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta, yakni bertanggungjawab tentang apa yang mereka kerjakan dahulu. Okey, Alhamdulillah selesai kita. Kita baca satu lagi muka surat. Tuan-tuan dan puan-puan yang baru join boleh buka muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat ke-21. Dan muka surat 21 ni adalah muka surat yang terakhir untuk apa? Untuk juzuk yang ke-1. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah habis. Nak habis juzuk 21. Okey, habis juzuk 21, insya-Allah nanti kita akan sambung lagi lah juzuk yang ke-22. Okey. Akhir juzuk 21, kita mula juzuk yang baru 22. Untuk kira muka surat ke berapa, juzuk berapa tu ada formula dia lah. Yang ni menarik jugalah bagi tuan-tuan dan puan-puan. Ada formula dia. Nantilah insya-Allah kalau ada masa boleh ingatkan saya untuk kongsikan kira. Saya nak tahu juzuk 20 ni berat berapa. Ada formula dia. Ataupun kita nak kira juzuk 11 ni muka surat berapa. Tu ada formula dia. Nanti boleh ingatkan saya lah bila-bila. Tapi hari ni tak sempat. InsyaAllah kita sambung dulu muka surat 21. Bagi tuan-tuan dan puan-puan boleh buka muka surat 21. Ada soalan terus drop kat ruangan komen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara. Sekali lagi. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Okey, tengok terjemahan. Wa qalu kunu hudan. Dan orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang Islam, jadilah kalian menganut Yahudi, nescaya kalian akan mendapat petunjuk. Demikian juga orang-orang Nasrani berkata kepada orang-orang Islam, jadilah kamu penganut Nasrani, nescaya kalian akan mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. Okey, qalqalah kena jelaskan. ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Okey, dekat sini ni ya yang bersabdu ni saya nak tuan-tuan dan puan hati-hati ketika menyebut ya yang bersabdu berbaris di hadapan ni. Utiyan nabiyyu, kena pastikan jelas bunyi sabdu tersebut. Okey, hati-hati dekat situ. Okey, ayat 136 tengok terjemahan. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Okey, seterusnya. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, okey, bacaannya فَقَدِ اهْتَدَوْا. Okey, فَقَدِ اهْتَدَوْا. Kalau kita nak sambung tak ada masalah lah. Memang kita akan baca فَقَدِ اهْتَدَوْا. Okey, kalau kita nak berhenti pun kita baca فَقَدِ اهْتَدَوْا.
Okey. Okey, kita sambung. Faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Okey, qalqalah jelaskan. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Lam ada tanda mati, jelaskan bunyi lam. Kalau kosong baru abaikan dalam bacaan. Okey, 137. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana kamu beriman, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau, yakni Muhammad, terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Sambung. Syaitanirrajim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. 138 Sibghah, yakni agama Allah. Okey, kita tengok nota dekat sini, saya tolong bacakan apa makna Sibghah Allah. Sibghah Allah bermaksud celupan Allah, iaitu agama Allah. Okey, agama Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Okey, 139 La tuhajju. Belajar hukum tajwid namanya mad. Kalau belajar hukum tajwid namanya mad lazim kalimi musaqqal. Okey, mad lazim kalimi musaqqal, macam waladdallin juga. Okey, baca 6 harakat. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. 139 Katakanlah Muhammad, adakah berdebat dengan kami mengenai Allah, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Okey, sambung 140. Am taquluna inna Ibrahim wa Okey, sekali-sekali lagi. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbata kanu hudan aw nasara. Okey, hudan baca jelas sebab barisnya baris yang selari. Okey, tanwin selari baca jelas. Jadi dan, D-A-N, dan. Kalau tak selari baru kita baca dan, contohnya lah. Okey, tapi dekat sini izhar, bacaan izhar jelas. Hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah. Okey, amillah bukan amillah. Bukan amillah, sebab ada yang baca macam tu. Okey, jadi salah baca amillah. Bacaan yang tebal tu bila baris atas ataupun baris depan. Okey, bila baris bawah baca nipis. A'lamu amillah. Okey. Wa man azlamu. Lagi sekali. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ. Okey, pastikan ma, sebut ma, jangan wa ma. Wa mallah tu ma. Ma tu bukan baris atas. Okey, ma baris atas sebutkan jelas ma. Wa ma baru masuk Allah. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Okay, ayat 140.
Atau kamu, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, berkata bahawa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian daripada Allah? Okey, dekat sini ada nota ni. Maksudnya apa tu? Kesaksian tu maksudnya dekat sini ialah penyaksian Allah. Okey, dekat sini. Penyaksian Allah yang disebut di dalam Taurat dan Injil bahawa Nabi Ibrahim AS dan anak cucunya bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani, dan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kesaksian daripada Allah yang ada padanya. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Okey. Insya-Allah ayat yang terakhir bagi juzuk 21 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat. Okey, khalat ada sifat hamas. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Okey, qalqalah kasabtum ada lantun dekat ba. ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Okey, tengok pada terjemahan dulu. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta, yakni pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan dahulu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, selesai kita baca muka surat yang ke-21, iaitu muka surat yang terakhir bagi juzuk 1, dan insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 22, iaitu awal juzuk yang kedua. Alhamdulillah sekejap je kita dah habis juzuk 1, iaitu kita baca beserta dengan terjemahan, kemudian kita baca, kita terangkan sedikit berkaitan hukum tajwid lah kalau ada. Okay, saya baca komen sekejap sebelum kita habis. Aina Mustalizah, waalaikumsalam. Dalin, okey, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, sama-sama. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita berhenti dulu pada mushaf 21. Boleh tanda, boleh tanda dekat mushaf masing-masing. Kita sambung nanti insya-Allah pada mushaf 22. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang baru first time join, okey, kita punya sesi live adalah setiap hari pada jam 9 pagi sepatutnya. Cumanya bermula pada esok tu sesi live pukul 9 pagi tu tak adalah, sebab saya ada outstation dekat luar. Esok sampai 10 hari bulan ataupun mungkin 11 hari bulan, kita tak sempat buat live pada pagi hari lah, sebab program bermula 9 pagi sampai 10 ataupun 10.30 malam. Jadi live kalau saya sempat buat dan larat lah, okay, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan buat sebelum pukul 9 ataupun after habis program pukul 10 macam tu, 10.30 ke atas lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh get ready lah, kalau yang tak tidur lagi pukul 10 tu boleh join. Boleh join, kita sambung juzuk 2, okey? Kita sambung juzuk 2. Ataupun yang bangun awal boleh join waktu pagi. Tengoklah mana-mana yang saya rasa ada waktu lapang tu saya akan onkan live. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tak nak terlepas live, boleh klik dekat bio, ada link dekat situ, join je satu grup. Nama grup tu tak silap Kelas Mengaji Percuma. Join je grup WhatsApp tersebut. Kalau saya nak live, saya akan bagi tahu dekat situ lah. Saya akan share link live tersebut dekat situ insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh join grup WhatsApp tersebut. Saya tak pasti grup WhatsApp tu boleh penuh sampai berapa orang. Kalau dulu 200 lebih, 256 ke macam tu lah. Tapi sekarang ni saya ada tengok dah lebih pada tu. Tak apalah, yang penting kalau tuan-tuan dan puan nak join grup tu, boleh je tekan link dekat bio. Okey, link kat bio, join grup tersebut. Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan yang terlepas ataupun masuk lewat dan sebagainya, nak tengok ulangan, boleh tengok dalam YouTube. Link YouTube pun boleh tengok dekat bio TikTok ni juga. Tekan je YouTube. Saya akan upload lah sesi-sesi live yang sebelum ni secara berkala. Tapi insya-Allah untuk hari ni pun saya akan upload lah. Saya akan upload secepat mungkin insya-Allah taala. Terima kasih. Okey, sama-sama Puan Mas, Puan Norina, jazakallah. Puan Norina, terima kasih sama-sama. Dalin, kursus. Ya, saya kursus dekat Kajang.
Okey, Ustaz info dalam grup saya join. Okey, insya-Allah apa-apa boleh join grup tu. Saya akan info lah apa-apa program ataupun yang berkaitan. Boleh join je dulu grup tu insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang join sesi live hampir sejam. Walaupun kita start lewat sikit hari ni sebab saya ada kelas pagi tadi. Habis pukul 9, so 9 lebih tu kita on live. Tuan-tuan dan puan-puan, tahniah sekali lagi saya ucapkan kerana istiqamah sama-sama. Walaupun katakan esok seterusnya tu saya tak sempat nak buat live, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat baca sendirilah. Baca sendiri. Kalau yang baru Iqra, baca Iqra tak ada masalah. Kalau tak, paling yang zero tak tahu, dengar je Quran dekat YouTube dan sebagainya. Yang penting ada dengar Quran ataupun kita baca Quran lah yang lagi bagus. Kita baca sehari at least satu muka lah. Kalau boleh kita target satu muka. Kalau lebih itu lebih bagus. Tapi yang baru nak mulakan satu ayat, kemudian kita upgrade 2 ayat dan seterusnya. Okay, kemudian kita baca terjemahan sekali lah. Cuma dalam sesi ni kita tak sempat nak buat huraian mendalam. Jadi huraian tu boleh tengok kat YouTube. Okay, search je insyaAllah. Okay, share you Ustaz. Info dalam grup saya join. Share apa tu? Kursus apa? Oh, kursus bawah PUNB. Ni Puan Dalin, PUNB. Okey, insya-Allah Ustaz, sama-sama. Okey, sama-sama kita ingat, sama-sama kita doa supaya kita istiqamah hingga ke akhir hayat kita insya-Allah. Semoga ia jadi saham akhirat lah nanti. Okey, ajak anak-anak kita, didik anak-anak kita untuk cinta akan Al-Quran dan kita amal apa yang Al-Quran suruh. Okey, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.